Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha dan dihormati timbalan-timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan dan ketua program Akademi Pengajian Islam Muslim Melaya dan para pelajar yang dikasihi dan dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum saya meneruskan ucapan saya pada kali ini, saya ingin memperkenalkan barisan pentadbiran di Akademi Pengajian Islam yang saya mulakan dengan yang pertama, timbalan pengarah bahagian ijazah dasar Profesor Madya Dr. Faisal bin Ahmad Shah. Timbalan pengarah bahagian ijazah tinggi Profesor Madya Dr. Abdul Karim bin Ali. Timbalan pengarah bahagian penyelidikan dan pembangunan Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah binti Ismail. Seterusnya, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Profesor Dr. Muhammad Ruslan bin Muhammad Nur. Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis Profesor Madya Dr. Ishaq bin Haji Sulaiman. Ketua Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Dr. Wan Adli bin Wan Ramli. Ketua Jabatan Siasah Syariah Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati binti Said Ismail. Ketua Jabatan Syariah dan Ekonomi Profesor Madya Dr. Asma binti Abdul Rahman. Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Profesor Madya Dr. Sa'dan bin Man. Ketua Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan Dr. Nurul Husna binti Mansur. Ketua Jabatan Syariah dan Pengurusan Dr. Fadilah binti Mansur. Ketua Jabatan Syariah dan Undang-Undang Dr. Muhammad Zaidi bin Daud. Ketua Program Pendidikan Islam Dr. Ahmad bin Yusuf. Dan Ketua Program Sains Gunaan dengan Pengajian Islam Dr. Asmawati binti Muhammad. Seterusnya yang diraikan ialah pelajar baru bagi program ijazah dasar dan ijazah tinggi bagi kemasukan sesi 2021-2022. Alhamdulillah, saya merafatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana di atas keizinannya dapat saya meraihkan kedatangan pelajar baru bagi program ijazah dasar dan ijazah tinggi Akademi Pengajian Islam pada tahun ini, iaitu pada sesi 2021-2022. Tahun-tahun sebelum ini, kebiasaannya akan ada satu majlis bagi meraihkan kedatangan pelajar. Tetapi pada tahun ini, ia sedikit berbeza dan istimewa kerana saya dengan ditemani oleh barisan pengurusan EPIUM hanya berpeluang untuk ditemukan dengan saudara-saudari sekalian melalui alam maya ataupun secara virtual. Walaupun kini di wilayah persekutuan dan di Selangor berada dalam fasa pemulihan, tetapi SOP sedia ada masih perlu dipatuhi bagi mengawal penularan pandemik COVID-19. Inilah merupakan salah satu kehidupan norma baru yang perlu kita lalui dan hadapi. Para pelajar sekalian, anda sangat bertuah kerana terpilih dari puluhan ribu yang mengimpikan tempat untuk menjadi pelajar Muslim Melaya, yang merupakan salah satu universiti terbaik di dunia, di mana UM berada di kedudukan ranking yang ke-65 dalam QS World University Ranking 2022. Dan di negara kita, UM berada pada kedudukan yang paling atas berbanding dengan universiti awam yang lain. Anda memilih dan dipilih untuk bersama-sama saya dan keseluruhan warga UM untuk memikul amanah besar negara selaku pendaulat amanah negara. Kita mengilham harapan dan mencipta masa depan untuk Malaysia dan masyarakat sejagat ke arah kehidupan yang lebih makmur dan berkualiti. Pemilihan saudara dan saudari untuk menyambung pengajian di peringkat ini adalah sesuatu yang bermakna dalam proses pemantapan ilmu dan membina sahsiah diri saudara-saudari sekalian,
khususnya bagi kemajuan masa depan yang lebih cemerlang dan gemilang. Pihak Akademi Pengajian Islam sentiasa berusaha untuk memastikan prestasi dan potensi saudara-saudari akan dikembangkan melalui pengajian yang berkualiti, bermutu serta standing dengan piawaian antarabangsa dari segi mutu pengajian dan pengembangan intelektual. Oleh yang demikian, saya turut menyeru kepada saudara-saudari sekalian untuk bersama-sama berusaha memperkembangkan pengajian Islam agar lebih cemerlang dan gemilang. Bukan sahaja dari segi ilmunya, tetapi juga dari segi penghayatan ilmu dalam kehidupan. Seperti mana yang kita fahami, pembelajaran adalah satu proses untuk membentuk dan memperkembangkan kognitif, sikap dan kemahiran para pelajar. Di peringkat sarjana muda ini adalah satu proses untuk saudara-saudari menjadi lebih matang serta membentuk personaliti saudara-saudari agar lebih berdaya saing di pasaran luar apabila telah menamatkan pengajian nanti. Begitu juga dengan pengajian di peringkat ijazah tinggi ataupun pasca siswazah. Keperluan yang sama ialah saudara perlu dilatih untuk menjadi graduan yang mempunyai kemampuan untuk menyahut cabaran di luar nanti. Saudara-saudari perlu lebih fokus serta bijak dalam mengaturkan masa antara pembelajaran dan penglibatan dalam aktiviti-aktiviti kurikulum di universiti, terutamanya di Kolej Kediaman. Sebagai sebuah universiti penyelidikan di Malaysia dan berada dalam kedudukan 70 world top universities, Melaya sentiasa berusaha memastikan prasarana yang mencukupi. Contohnya bilik kuliah, perpustakaan dan makmal komputer disediakan. Para pelajar yang mempunyai daya saing yang tinggi dan berdedikasi akan mendapati bahawa universiti ini adalah tempat yang sangat kondusif untuk memperkembangkan intelektual mereka. Sehubungan itu ingin saya tekankan agar saudara-saudari sekalian mengambil sikap prihatin atau lebih tepatnya mengambil sikap peduli terhadap peraturan pengajian. Saudara-saudari hendaklah lebih peka terhadap segala maklumat mengenai pengajian saudara, terutama dari segi pendaftaran kursus, tempoh pengajian, jadual kuliah dan peperiksaan, serta keperluan untuk pengijazahan. Saudara-saudari tidak boleh leka dan mengharapkan maklumat hanya diberikan kepada saudara kerana saudara-saudari kini telah pun bergelar mahasiswa universiti. Sikap spoon feed ataupun seperti katak di bawah tempurung adalah sangat tidak relevan pada peringkat ini. Sikap hanya menunggu maklumat diberikan bukanlah satu sikap yang bijak bagi seseorang yang bergelar mahasiswa. Saudara-saudari perlu mempunyai target untuk mencapai GOT ataupun graduate on time, iaitu bergraduat dalam tempoh minimum pengajian dengan cemerlang, khususnya bagi pelajar pasca siswazah. Sehubungan itu, saudara-saudari perlu lebih fokus dan tidak menjadikan sesuatu perkara yang remeh sebagai satu masalah yang berat. Pihak EPIUM, terutamanya bahagian ijazah dasar dan bahagian ijazah tinggi sentiasa bersedia untuk membantu saudara-saudari dalam memberi panduan mengenai pengajian saudara-saudari. Setiap program juga mempunyai penasihat akademik atau penyelaras program yang sekarang kita sebut sebagai ketua program yang sentiasa mahu membantu saudara-saudari di sepanjang tempoh pengajian saudara-saudari di EPIUM ini. Selain itu, bahagian high awal pelajar dan alumni, UM turut boleh menjadi platform untuk saudara-saudari mendapatkan maklumat mengenai pengajian di Universiti Melaya. Saudara-saudari juga boleh menggunakan media sosial sebagai sumber rujukan. Cuma nasihat saya agar saudara-saudari menjadi pengguna media sosial yang bijak dan bukan sebaliknya. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan setinggi tahniah selamat menuntut ilmu dan berikan yang terbaik demi membina sahsiah dan minda yang hebat serta sentiasa ingat harapan ibu dan bapa saudara-saudari sekalian yang ingin melihat kejayaan saudara-saudari di Menara Gading ini, khususnya di Universiti Melaya. Untuk para pelajar yang tidak memahami ucapan
saya ini dalam bahasa Melayu. Saya akan sebut secara ringkas. Urahibukum jami'an ila hadhil jami'ah al-ariqah, Jami'atu Malaya, allati kanat haliyan fi makanah 'aliyah, يعني في مكانة 65 في الترتيب الدولي، ونتفائل أن يكون مستقبلكم في هذه الجامعة مستقبلا منورا وموفقا لما يحبه الله ويرضاه. ونحن في هذه الكلية وفي هذه الأكاديمية نتعهد بكم أن نسعى بكل جهودنا في خدمتكم وفي خدمة العلم والأمة. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.